Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di dalam video perkongsian ilmu daripada Coding Academy. Okey. Hari ini kita cerita sikit pasal asas pembungkusan makanan. Dalam video-video ini akan bentangkan macam mana asas pembungkusan makanan dan juga topik-topik berkaitan dengan pembungkusan makanan dengan pecahan beberapa bab. Yang bab pertama hari ini kita bincang mengapa makanan perlu dibungkus. Okey, ini bab pertama kita hari ini dan bab-bab kemudian kita akan bincangkan selepas ini. Dan video ni akan keluarkan setiap minggu satu video, satu bab berkaitan dengan asas bungkusan makanan. Jadi ikutilah khusus video kali ini dan kalau boleh like video ni, bagi komen dan subscribe lah kat sini. Okey, kat bawah ni subscribe dia supaya Uncle lebih berminat untuk menyalurkan kursus-kursus yang akan datang lagi. Okey. Okey. Mengapa makanan perlu dibungkus? Mengapa? Ramai usahawan-usahawan bungkus makanan kerana terpaksa dan tak tahu kenapa makanan perlu dibungkus. Dia bungkus kerana orang bungkus makanan, dia bungkus makanan. Tapi mengapa makanan perlu dibungkus? Banyak sebab mengapa makanan perlu dibungkus. Okay. Contohnya ke bawah gambar ni. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan pergi ke kedai, pergi supermarket, pergi market, beli produk makanan dan makanan tidak dibungkus. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak buat balik makanan ke rumah? Yang keadaan macam ni memang tak boleh. Nah, sekarang ni dengan keadaan di mana plastik tidak digunakan, kita kena bayar 20 sen pula untuk bungkus produk makanan kita dan diwajibkan bungkus. Kalau tidak besok kita buat makanan ke rumah dan makanan terbiar, terdedah dan juga tidak boleh diangkat semua sekali untuk bawa balik ke rumah. Dalam hari ini, video kita hari ini akan kongsikan beberapa sebab mengapa kita perlu membungkus makanan. Angka pecahkan kepada 4 sebab utama kenapa makanan perlu dibungkus. Okay. Yang pertama, kita bungkus makanan untuk menampung produk. Contoh, okay, macam mana susu ni kita nak bawa kalau kita ada pembungkusan. Jadi menampung produk tu. Macam telur, kita bawa 10 biji. Macam mana kita tampung 10 biji tu? Jadi kita kena bekaskan dia, bungkus dia supaya produk tu boleh kita bawa dengan selamat dan tidak akan pecah tengah jalan. Okey? Yang kedua, melindungi produk kita. Jadi kita bungkus makanan tu kerana nak melindungi produk makanan kita supaya jangan rosak, supaya jangan tercemar. Contohnya bayangkan kita beli pizza tanpa bungkusan. Bawa balik pizza ke rumah dengan keadaan terdedah macam itu, boleh terdedah kepada abu, terdedah kepada kotor-kotor semua sekali dan pada tangan kita pun kita akan cemarkan semua produk nanti. Sebabnya melindungi produk kita daripada cemar dan pada rosak. Itu untuk kedua. Tujuan pembungkusan makanan kedua ialah melindungi produk. Okey, faham ya? Untuk ketiga pula, memudahkan pengguna. Contohnya, kita bawa buah orange macam ni banyak sekali. Sekarang KFC, McDonald pun ada kaedah baru di mana dia boleh bawa air, burger semua sekali dan boleh buka, boleh serve tu kat situ semua. Kan banyak sekarang packaging memudahkan pengguna untuk guna produk. Sekarang sachet untuk single serving. Kita pergi dekat hotel semua, kita hanya buka aja je, terus sapu kita punya lantar tu dekat kita punya hotel. Hanya satu sachet kecil je. Sachet untuk kita bancuh air. Satu gula tu, satu pack kecil je. Itu memudahkan pengguna. Bermacam kaedah-kaedah kita gunakan untuk memudahkan pengguna. Sebenarnya inilah kaedah inovatif yang banyak sekarang ni dijalankan dan juga diadukan atau dicipta untuk kebaikan kita bersama. Okay? Yang keempat, memberi maklumat. Melalui packaging kita beri maklumat berkaitan produk kita. Nutrient fact dia, apa produk kita semua sekali, dan melalui inilah bila kita makanan dibungkus, kita tak nampak apa dalam makanan itu. Jadi hanya melalui packaging dekat luar tu kita boleh kenal apa produk dalam tu, apa kualiti dia, apa kuantiti dia, semua ada dalam tu semua sekali dengan produk. Itu juga melalui maklumat, contohnya sama ada produk tu halal, haram ke, dalam ni kita akan tahu.
Produk tu ada mesti ke, ada sedia mesti HCP ke, atau sedia AMP, semua kita tahu melalui maklumat-maklumat dekat produk tu. Ingat Jadi aku ulangi makanan perlu dibungkus untuk tujuan apa? Pertama, melindungi produk. Ingat kalau produk tak dilindungi, semua produk boleh ada. Nombor dua, menampung produk. Supaya produk tu boleh tampung dan boleh dikategorikan ikut kelas-kelas kita. Contohnya katalah single serving untuk kanak-kanak, semua lain tampungan dalam bentuk semua. Memudahkan pengguna. Jadi packaging kita design tu memudahkan pengguna untuk guna pakai, untuk simpan, ada macam-macam lagi. Jadi kalau kita boleh design packaging kita memudahkan pengguna dan produk tak lama, insya-Allah produk kita akan lebih laris. Yang kelima tadi, memberi maklumat. Sekarang ni orang pergi supermarket, dia hanya ambil packaging, baca maklumat. Kalau packaging kita tak cukup maklumat, kemungkinan produk orang takut nak beli dah. Ingat inilah 4 objektif utama mengapa makanan perlu dibungkus. Yang 4 objektif utama ni yang kita tunjuk tadi Dan matlamat utama tuan-tuan dan bungkus produk tuan-tuan dan perempuan sebagai usahawan ialah untuk menjual produk. Tidak guna kalau you package cantik-cantik pun tapi produk tidak boleh dijual. Jadi objektif utama kita bungkus produk makanan untuk produk tahan lama, tahan pengguna, senang dibaca semua, untuk menjual produk. Ini objektif kita mengapa kita bungkus makanan, untuk kita jual produk kita. Ingat bagaimana didesain makanan kita, walau bagaimana jenis kita punya packaging, walau bagaimana kita punya logo, bagaimana, tapi kalau tidak boleh dijual, tidak perlu dibungkus, tak guna dibungkus, membazir sebenarnya. Dan untuk menjual produk bukan mudah, nampak senang, tapi ramai usahawan boleh buat produk tapi tak boleh jual walau packaging cantik. Sebab apa? Untuk menjual produk, kita boleh gunakan packaging kita untuk menaikkan penjenamaan pemasaran melalui packaging. Inilah objektif utama atau objektif matlamat terakhir di mana kita design kita punya packaging. Pada asal tadi kita ada 4 objektif utama, 4 objektif asal dia, dan objektif tengah-tengah dia kita nak jual, dan penjualan ni kena ada jenama pemasaran dalam kita punya packaging tu. Elemen-elemen penjenamaan dan pemasaran ini kena ada dalam packaging kita. Kalau elemen-elemen penjenamaan pemasaran ini tertinggal, produk kita cantik tetapi cantik terletak di dalam rak-rak di supermarket dan pemarket je. Pasal apa? Orang tak kenal produk kita. Jadi last sekali kena ingat, bila kita nak design kita punya packaging tu, walaupun 4 objektif kita dapat tadi, tapi ingat objektif utama kita berniaga nak jual produk kita, dan untuk jual produk kita orang kena kenal jenama dan macam mana kita pasang produk kita. Jadi ingat 4 objektif mula-mula tadi untuk kita jual, dan kita kena masukkan elemen penjenamaan dan pemasaran dalam kita punya packaging. Baru produk kita boleh terjual dan insya-Allah bisnes akan maju hanya melalui packaging kita. Jadi asas pemungkusan tadi kita ajarin, kita belajar topik yang pertama ni, insya-Allah. Topik yang kedua pula akan cerita pasal pembangunan pembungkusan. Macam mana makanan ni membangun melalui cara hidup kita sekarang ni. Jadi kita kena ikut trend-trend pembangunan pembungkusan. Dan kita dah habis topik pertama tadi, iaitu mengapa makanan kena bungkus. Topik kedua akan datang ialah pembangunan pembungkusan. Ikutlah kursus-kursus Uncle ataupun video-video Uncle seterusnya. Dan bab ketiga kita akan macam mana pula pembagian pembungkusan. Kita akan bagi topik-topik sampai last, kemungkinan banyak bab lah. Uncle cadangkan lebih kurang 20 bab. Kita kuat satu-satu semua. Dan Uncle sarankan selepas ini like, buat komen. Komen tak kisah, janji apa you nak tahu, apa kesilapan Uncle pun beritahu. Uncle manusia pun juga buat silap. Dan apa you nak lebih ni semua kita akan bincang kembali sana. Dan satu lagi, subscribe lah supaya Uncle dapat video-video lebih cantik selepas ni. Boleh? Jadi sehingga sinilah kita punya video
Bab pertama, mengapa makanan perlu dibungkus. InsyaAllah seperti yang beritahu tadi, bab kedua, pembangunan pembungkusan akan bincangkan selepas video ni. Ya, jadi ikutilah video channel Kodak Academy seterusnya untuk kita memahami mengapa makanan kena bungkus dan apa dia asas pembungkusan makanan. Jadi saya kesudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikutilah video bab yang kedua, ketiga dan seterusnya, insya-Allah.